Malam ini saya akan sentuh 1.1 fungsi. Okay, sebelum saya sentuh 1.1 kita tengok dulu kandungan yang ada dalam bab 1. 3 subtopik dalam bab 1. 1.1 fungsi, 1.2 fungsi gubahan dan 1.3 fungsi songsang. Saya rasa korang pernah dengar ni pasal fungsi cuma tak tahu detail dia kan? Pernah dengar Ya, tak cikgu. fungsi? Dalam English, function. Kita akan study dengan lebih detail mengenai fungsi. Apa tu fungsi? Function dia macam mana macam tu. Apa kita guna fungsi ni untuk apa? So 1.1 fungsi. Apakah fungsi? Okay, dengar baik-baik fungsi ni. Before you guys belajar fungsi, you guys belajar juga tentang hubungan. Betul tak hubungan? Bukan relationship boyfriend girlfriend hubungan lain hubungan antara dua set di mana objek dalam domain mempunyai hanya satu image. Yang ni adalah yang dimaksudkan dengan fungsi. Sebelum ni you guys belajar hubungan tahu. Kan? Tahu pula kan? Ada berapa hubungan yang you all belajar sebelum ni? One to one. Ingat tak yang ni? Ingat. One to one. One to many. Many to one. Atau dalam bahasa Melayu satu kepada satu, satu kepada banyak, lepas tu Banyak Banyak kepada banyak. banyak kepada banyak, banyak kepada satu. banyak kepada satu. So yang ni lah jenis-jenis hubungan yang korang belajar dalam matematik. Hubungan matematik bukan hubungan penciptaan korang. So untuk fungsi ni dia spesifik sikit. Dia memilih sikit fungsi ni. So fungsi ni hubungan dia hanya berlaku di antara dua set. Dua set ni maksudnya kalau macam ni dekat sini kita ada set X dengan set Y. Dua set. Hubungan antara dua set, set X dengan set Y di mana objek dalam domain, benda yang ada dekat dalam domain ni adalah under domain ni under set X yang sebelah kiri. Kita panggil domain. Lepas tu dalam domain ni kita ada objek 1, 3, 5. So objek yang di dalam domain ni mempunyai hanya satu image. So sebelah kanan ni kita panggil kodomain. Yang dalam set kodomain ni, dalam dia 3, 7, 11 ni adalah image. So hubungan, bagi fungsi adalah hubungan antara dua set di mana objek di dalam domain ini hanya mempunyai satu image. Maksudnya anak panah dia hanya ditujukan kepada satu image yang di sebelah kanan. Maksudnya apa ni? Hubungan apa ni? Satu kepada satu. Ya, satu kepada satu. So untuk fungsi ni ada dua sahaja yang membuatkan hubungan tersebut adalah fungsi. Yang pertama, satu kepada satu dan satu lagi adalah satu kepada banyak, satu kepada banyak. Yang ni hubungan yang kita boleh panggil fungsi. Nanti saya cerita kenapa. Apa yang dikatakan dengan fungsi ni dia ada proses sebenarnya. Dia macam mesin. Mesin bila kita masukkan input, dia akan masuk dalam fungsi, proses dia. Proses dia ni fungsi kita panggil. Apabila masuk proses fungsi, dia akan keluarkan output. Ini juga maksud bagi fungsi. Contohnya sekarang, input kita masukkan satu kan kat sini. Satu. Lepas tu bila dia proses melalui fungsi tersebut, dia akan keluar output 3. Lepas tu 3. Input tahu tak input? Benda yang kita masukkan. Benda yang kita input kita sama dengan 3. Masuk dalam fungsi, dia akan proses keluar output 7. Bila input kita masukkan 5, dia proses masuk dalam fungsi, dia akan keluarkan output 11. Ini juga kita panggil fungsi. Tapi mestilah bila masuk input 1, mestilah hanya keluar satu nombor iaitu 3. Bila kita masuk input 3, mesti hanyalah keluar satu nombor output iaitu 7. Itu yang dimaksudkan dengan satu dengan satu. So ni contoh
fungsi, salah satu contoh fungsi yang berhubungan one to one, kan? Satu kepada satu. Satu kepada satu. Ni salah satu contoh fungsi yang berhubungan satu kepada satu. Fungsi ni kita boleh wakilkan dalam dua bentuk. Dua bentuk kita boleh wakilkan fungsi. Yang pertama adalah dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik. Satu lagi dalam bentuk tata tanda fungsi. Dua bentuk kita boleh tulis fungsi ni. So konsep dah tahu, kejap lagi kita kena belajar macam mana kita nak tulis fungsi ataupun nak lukis gambar rajah. Gambar rajah fungsi. So ada dua bentuk ingat Okay, sebelum saya masuk kepada bentuk-bentuk fungsi dan juga tata tanda fungsi ni, saya nak tunjuk satu lagi fungsi yang mana satu kepada banyak. Yang ni. Apakah fungsi? Fungsi hubungan dia satu kepada satu, banyak kepada satu. Satu kepada banyak pula. Saya ni dah terbalik. Bukan yang ni kelas. Yang ni. Satu kepada, banyak kepada satu. Okey, balik kepada tadi. Hubungan. Hubungan yang bawah ni hubungan apa yang saya cerita tadi? Set X kepada set Y ni. Ni hubungan satu kepada satu kan? Objek di dalam domain X mempunyai hanya satu image dalam kodomain Y. Satu lagi fungsi hubungan banyak kepada satu. Contoh dia yang sebelah kanan ni. Banyak kepada satu maksudnya yang ni negatif 2. Negatif 2 ni adalah objek. Dia output dia adalah 4. Lepas tu negatif 2 juga output dia adalah 4. Maksudnya banyak kepada 1. Yang ni 3 kepada 9. Yang ni banyak kepada 1, betul tak? Hubungan ni. Betul cikgu. Maksud fungsi kan? Maksud fungsi apa dah? Hubungan antara dua set. Antara dua set di mana objek dalam domain mempunyai hanya satu image. Objek hanya mempunyai satu image. Yang ni satu image kan? Negatif 2 dapat 4. 2 dapat 4. 3 dapat 9. So dua ni adalah fungsi. Objek hanya mempunyai satu image. Perwakilan grafik bagi suatu fungsi boleh dilukis dalam berbagai-bagai bentuk. Contoh yang pertama yang ni. Yang ni dah bentuk apa ni? Bentuk apa kita panggil ni? Point kan? Koordinat betul. Yang ini kita panggil apa ni? X. Yang ni kita panggil Y. Yang ni X, yang ni Y juga. So kita ada dua set, betul tak? Set X dengan set Y. Dalam set X ada apa? Dalam set X 1, 3, 5. Set Y 3, 7, 11. So input bila kita masuk 1, output dia 3. Bila kita masuk 3, dia punya output 7. Bila kita masukkan 5, output dia 11. So ni adalah fungsi. Contoh yang pertama dalam perwakilan grafik. Yang sebelah kanan ni pun sama juga, kita boleh baca dalam bentuk fungsi juga. Output, input dia yang X ni, output dia yang keluar dia adalah Y. Ni input yang atas, Y ni dia punya output. Lepas tu dalam bentuk yang ni yang kita dah belajar ni, bentuk yang ni. Sebelah kiri ni input, sebelah kanan ni output, kan? Lepas tu kalau yang sini, yang ni X dia ni input, Y dia tu output. Kita masukkan X sama dengan 3, dia dapat X sama dengan 1, Y dia sama dengan 3. Kita key in X dia sama dengan 3, Y dia sama dengan 7. So ni hubungan ni. Hubungan antara set X dengan set Y. Sama juga dengan yang sebelah kanan sekali. Kita ada dua set. Set A dan set B. Lepas tu ada titik. Nampak tak ni? Yang ni kita boleh tulis 4, 3. Macam tu.
4, 3. So ni. Yang ni adalah X, yang ni, ini adalah A, yang ni adalah B. So kita boleh wakilkan diorang ni fungsi dalam bentuk macam ni. Ni perwakilan grafik. Okay. Satu lagi, tata tanda fungsi. Tata tanda. Tertinggal tata. Tata tanda fungsi, bukan tata tanda. Tata tanda fungsi, macam mana kita nak baca, nak tulis fungsi. Yang tadi tu adalah dalam bentuk grafik. Dalam grafik, fungsi ni kita boleh tulis dia. Contohnya sekarang, ini bentuk grafik kita yang sebelah kiri ni. Ini bentuk grafik kelas. Kita ada dua set A dan set B. Set A ada hubungan dengan set B melalui satu fungsi. Fungsi dia, kita tak tahu fungsi tu apa. Biasanya kita kena tulis lah fungsi dia tu apa macam mana. Jadi kelas yang sebelah kanan, sebelah kiri ni set A kita panggil dia domain. Ya. Yang sebelah kanan kita panggil dia kodomain. Yang sebelah kiri domain. Semua yang ada dalam bentuk bujur ni adalah domain untuk set A. Semua yang ada dalam bentuk bujur yang sebelah kanan ni, warna pink ni, purple ni, pink, adalah kodomain yang ada dalam set B. Lepas tu nombor-nombor yang ada dalam ni, 1, 3, 5, kita panggil dia objek. Lepas tu nombor yang ada dalam ni semua kita panggil dia image. Cikgu, Ya. apa beza domain, kodomain dan input, output? Input dengan output tu bahasa biasa. Kalau objek dengan image, bahasa matematik. Kalau kita cakap pasal matematik, kalau kita cakap pasal image dan objek, kalau bahasa orang yang tak ambil matematik, dia tak faham. Betul tak? Betul. So korang kan tak belajar lagi. So saya bagi tahu pasal input dengan output dulu. Baru korang dapat imaging, objek dengan image. Clear? Clear, cikgu. So sini adalah input kan? Apa yang kita masukkan adalah objek sebenarnya dalam bahasa matematik. Apa yang keluar tersebut adalah image dalam bahasa, output yang keluar tu adalah image dalam bahasa matematik. So kena ingatlah. Lepas tu input akan masuk apa? Dalam nak panas saya tunjuk awal tadi, akan masuk proses kan? Proses tu kita nama dia fungsi. Fungsi tersebut kita boleh namakan apa-apa nama yang korang nak letak nama. Biasanya fungsi kita pakai nama F, kita pakai nama G, kita pakai nama H kan, biasanya fungsi. So sekarang kita namakan fungsi ini adalah F. Boleh? Fungsi F. Boleh. Jadi macam mana kita nak baca dia dekat sini? Fungsi F memetakan set A kepada set B. Macam ni kita nak baca perwakilan grafik ni. Fungsi F memetakan set A kepada set B. Ni cara nak baca perwakilan grafik. So, biasanya dekat belah domain ataupun objek ni kita label dia sebagai X. Kita labelkan dia sebagai X, iaitu objek ataupun input yang ada dekat dalam domain ni, kita label mereka semua 1, 3, 5 sebagai X. Yang sebelah kodomain pula, image-image ni dalam ni kita label dia sebagai Fx. Fx. Jadi, kalau saya nak baca yang bawah ni macam mana? Kita nak baca yang ni. Kalau kat luar ni, F memetakan set A kepada set B. Kalau yang dalam, fungsi F memetakan 1 kepada 1 kepada 3. Macam tu baca dia. Fungsi F memetakan 3 kepada 7. Fungsi F memetakan 5 kepada 11. Macam tu. Okay. Okey. Ataupun terbaliknya, kita juga boleh baca fungsi F
Bukan fungsi F, terbalik dia macam ni. Terbalikkan dia 3 yang atas ni dipeta. 3 dipeta kepada 1 melalui fungsi F. Ni yang terbaliknya. 7 dipeta kepada bahasa Melayu, dipeta oleh ke dipeta kepada? Oleh. Betul. Oleh dipeta oleh 7 dipeta oleh 3 melalui fungsi F. Yang ni yang terbalik lah. Tapi anak panah dia mesti macam ni kelas. Tengok ni anak panah dia. Seterusnya kita nak tulis fungsi ni dalam bentuk tanda fungsi. Okay, cuba anda bayangkan macam mana 1 nak jadi 3. Tambah 2. 1 darab dengan 2 first. 1 darab 2, lepas tu tambah dengan 1. Dapat 3 tak? Dapat. Dapat. Yang bawah dia? Yang bawah dia. Kalau kita darab 2 dapat sama dengan 6. Tambah dengan 1. Dapat 7. Kalau 5 dapat tak? Dapat. 5 Dapat. darab 2, Tambah 10. 10. Tambah 1. Dapat 11. 11. So, cara nak tulis dia, kena tengok ni apa yang operasi yang kita buat ni, proses yang kita buat. Objek ni kena darab dengan 2. Objek ni kita namakan dia X. X ni kena darab dengan 2. Jadi 2X lah benda tu. 2 darab X kan? Pertama. Lepas dah darab dengan 2, kena tambah dengan 1. Yang ni faham tak? Yang ni adalah fungsi. So bila kita masuk input 1, lepas tu kita melalui proses 2, darab dengan 1, tambah 1 akan dapat 3. So ni adalah fungsi dia. Fungsi dia kita boleh tulis dalam bentuk yang sebelah kanan saya tunjuk ni. Ni tanda fungsi. Kita boleh tulis dia macam ni. F(x) sama dengan 2x tambah 1. F adalah nama fungsi. X dalam ni, dalam kurungan tu, X ni adalah objek. Lepas tu yang dekat luar, yang sebelah sana tu adalah image. Nama fungsi F, kalau kita key in objek 1, masuk dalam benda ni, akan keluar image. Betul tak? Betul yo. Boleh tak ni? Boleh tak ni? Boleh yo. Boleh. Boleh. Boleh cikgu. Ya, betul. Betul. Tak yakin. Ini masih mudah sikit. F yang dekat depan ni kita panggil nama fungsi. So nama fungsi F. Yang dekat dalam ni adalah objek. Semua yang ada dekat dalam domain. Yang ni kita panggil objek. Objek ni boleh jadi apa-apa nombor yang ada dalam domain. Sebab tu kita anggap dia X. Faham tak? Sebab tu kita anggap dia X. So apa-apa nombor kita boleh letak dalam tu. Yang mana ada dekat set A ni. Lepas tu sama dengan image iaitu set B. Lepas tu kita kena masuk dulu X ni. Contohnya X kita, objek kita sama dengan 1. So kalau kita key in 1 jadi macam mana? 2 darab 1 sama dengan 2. Tambah dengan 1 jadi 3. So keluarlah image. So let's try. F, saya nak objek dia sama dengan 3. Sama dengan apa? Image dia yang kat belakang ni. So 2 kena darab dengan X. X kita letak apa dah X? 3. So 2 darab 3 sama dengan 6. 6. Lepas tu tambah dengan 1 pula. Dapat apa? Dapat 7. 7. So macam ni lah tulis dia. F5 sama dengan 11. F nama fungsi. 5 adalah objek. 11 adalah image. Nama fungsi dia F, objek, image. Ni tanda fungsi, cara nak tulis dia.
Satu lagi Boleh. cara nak tulis dalam soalan, dia suka tulis macam ni. F titik X kepada 2X tambah 1. Ni satu lagi cara nak tulis. Tapi benda ni sama sahaja dengan benda ni. Benda sama sahaja. Fungsi F memeta X kepada 2X tambah 1. Okey. Okey, seterusnya. Contoh 2. Ungkapkan setiap fungsi berikut dalam bentuk tata tanda fungsi. Okay, cuba tengok yang bawah ni. Kita ada A, satu set. Set A. Lepas tu kita ada set B. 2 set. Lepas tu kita ada hubungan antara set A dengan set B. Hubungan dia 1 kepada 1 kan? Ya. Ya. Lepas tu kita ada G sekarang ni. G ni apa G? Fungsi. Nama Fungsi. So nama fungsi. Fungsi G memeta set A kepada set B. Fungsi fungsi F pula. Fungsi G memeta set A kepada set B. Yang ni yang kita baca daripada perwakilan grafik ni lah. Lepas tu macam mana kita nak tulis tata tanda fungsi? Yang mana satu tata tanda fungsi? Yang ni tata tanda fungsi. Macam mana kita nak tulis untuk fungsi yang ni? 2 jadi 4. 3 jadi 9. 4 jadi 12. Kuasa 2. Kuasa 2, betul? 2 kuasa dengan 2. Dapat? 4. 3 kuasa dengan 2. Dapat? 9. 4 kuasa dengan 2. Dapat? 16. So macam mana nak tulis? Start dengan nama fungsi dulu. Nama fungsi adalah G. Lepas tu dekat tengah-tengah ni kita letak sebagai apa? Objek X. X sama dengan dia punya image. Proses dia apa ni? X kena kuasa 2. Macam tu. Ni ya, tata tanda fungsi bagi yang pertama, soalan yang pertama ni. Nak check balik tak apa, kita try check. 3 bila kita masukkan gantikan X sama dengan 2, dapat 2 kuasa 2. Sama dengan 4. Fungsi G, objek 2, image 4. Betul tak? Betul. Kalau saya masukkan objek sama dengan 3, 2, kena kuasa, 3 lah. 2 pula. X. X tu 3. 3 kuasa dengan 2. Dapat 9. So betul. Ini adalah tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi bagi soalan yang pertama. Yang kedua. Yang kedua pula. Negatif 3 jadi negatif 1. Tambah 2. Negatif 3 tambah 2. Dapat Ya. negatif 1. Kalau negatif 5 tambah 2 dapat tak? Dapat you. Dapat. Negatif 3 tambah 2? Dapat you. Dapat. So Dapat. fungsi apa ni? Fungsi apa ni kelas? 1/1. H X itu hubungan tanda fungsi, nama fungsi H. H X sama dengan X kena tambah 2. Betul. Betul. So kalau kita cuba kita try dapat ke tak? H sama X ganti dengan negatif 3. Negatif 3 tambah 2. So dapat negatif 1. So betul lah. Objek negatif 3, image negatif 1. Satu lagi, kalau kita masuk negatif 6, guna yang ni, negatif 6 tambah 2 sama dengan negatif 4. So betul. Okay, faham dah tu kan? Dah faham dah macam mana nak tulis tata tanda fungsi? Faham you. Faham. Okay, yang ni? Faham. Lagi 2. Yang ni, yang nombor 3.
Fungsi F juga. fx. Fx. Okey. F kurungan X tambah bersamaan dengan 2 jadi 5. Macam mana? 2 jadi 5. 2x tambah 1. Cuba try 2x tambah 1 Jadi ke tak? F sama dengan 2. Masukkan 2, gantikan X dengan 2 tambah 1. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Untuk yang pertama betul. Untuk yang kedua, F3 sama dengan 2 darab 3 tambah 1. Sama dengan apa? 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7. Salah. Tak boleh. Bukan yang ni. Try again. Ini tak boleh. Macam mana? Kalau kita darab 3, 3. Darab 3x. Darab 3 tolak 1. Macam mana? Try 2 ganti 2. F ganti 2. 3 darab dengan 2 tolak 1. 6 tolak 1, 5. Yang pertama betul. Yang kedua, ganti 3. 3 darab 3 tolak 1. 9 tolak 1, betul. 8. Try yang last kali. F5. 3 darab dengan 5 tolak 1. 15 tolak, betul, 14. So fungsi dia adalah yang di atas ni. Yang ni. So kita kena cuba soalan macam ni keluar tau. Memang keluar dalam exam. So kena pandai mencuba. Yang ni korang buat sendiri. Nanti. Okay. Next. Yang ni beres. Yang ni ada siapa yang tak faham? Yang lain yang senyap-senyap ni faham ke tidak? Tak tahulah kan? Faham cikgu. Ada. Ya, faham. Now kita nak buat ujian. Ujian dekat, bukan dekat korang, dekat dengan fungsi Ujian nama tu, nama dia ujian garis mencangcang. Ujian garis mencangcang macam mana? Mencancang tu apa? Mencancang. Ya, tegak. Menegak. Kalau satu lagi kita panggil mengufuk. Yang ni ni. Mengufuk. Mencancang ni menegak. So kita nak buat ujian garis mencangcang. Kenapa adanya ujian garis mencangcang ni? Bahasa singkat dia UGC. Kenapa ada ujian garis mencangcang ni? Sebab ujian garis mencangcang ni kita boleh guna untuk menentukan sama ada suatu graf ialah suatu fungsi ataupun tidak. Ini okey. Adanya ujian garis mencangcang ni untuk kita cek satu graf ni dia tu fungsi ataupun tidak. So bagaimana kita nak guna ujian garis mencangcang ni? Cuba tengok ni. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan fungsi? So cara kita buat ujian garis mencangcang ni dengan melukis satu garis mencangcang. Okay, mari kita buat ujian garis mencangcang dekat A Kita nak buat dekat mana? Mana-mana sahaja yang boleh kita buat mencangcang macam ni. So macam ni, satu garis dekat sini. Cuba tengok dekat graf, dekat mana garis saya yang warna purple ni bersentuh? Dengan graf. Sini, kan? Ya. Satu titik. So dekat garis mencangcang saya ni bersentuh, memotong hanya satu titik. Next, sebelah dia. Sini. Pun sama, bersentuh pada satu titik juga. Yang sebelah sana, kalau sebelah sana. Menyentuh pada satu titik juga. Kalau dekat sini pun menyentuh pada satu titik juga. Kecuali dekat tengah-tengah ni. Dekat tengah-tengah ni nampak tak ada garisan putus-putus tu. Kecuali dekat sini. Dekat sini ada memotong tak? Mana-mana garis graf ni? Tak ada. Tak ada. So tak memotong. So sekarang daripada ujian yang kita buat, kita lukis panjang-panjang ni, daripada ujian garis mencangcang ni kita dapati satu garis
memotong hanya pada satu titik. Kan betul tak, daripada kita buat setiap satu garis ni hanya memotong pada satu titik pada graf kan. Maka dia adalah suatu graf. Suatu graf pula adalah suatu fungsi. Maka graf adalah suatu fungsi. So ni kalau kita nak cek ujian garis mencancang. Bila kita buat ujian garis mencancang, buat garis lurus ni bersentuh hanya satu. Memotong hanya satu titik saja, maka dia adalah suatu fungsi. Macam tu kelas. Suatu fungsi. Tapi ada pengecualian dekat sini untuk graf ni. Pengecualian apabila X sama dengan 1. Dia tak jadi fungsi. Sebab apa? Dekat X sama dengan 1, tak ada titik yang memotong. Maka dia bukan fungsi. Jadi untuk A ni, graf ni adalah fungsi. Kecuali apabila X sama dengan 1. Kecuali apabila X sama dengan 1. Sekejap kelas nak tanya, okey tak ni? Okey tu. Saya tak faham dekat Okey. X sama dengan 1 cikgu. X sama 1. Sekejap saya padam sikit Tengok ni. Ni satu graf ni, dia ada nama fungsi dia tau. Ni graf ni. Yang ni saya tak pasti, ini graf untuk eksponensial tak silap saya. Bukan, sekejap. Ini graf apa Yang ni korang tak belajar tapi dia ada satu graf tapi. Nampak tak graf ni? Dia ada dua bentuk. Satu yang pink ni bentuk macam ni. Yang satu lagi yang atas macam ni. So graf dia tak bersambung kan? Tak bersambung ni. Ada satu titik. Satu nilai X. X sama dengan 1 kat sini. Di mana graf tersebut dia tak bersambung. Boleh? Cikgu, Ya? maksudnya contoh kalau soalan ni keluar exam, dia tanya fungsi ke tak, kita kena buat ayat lah kan? Kita cakap ada fungsi. Betul. Cakap fungsi. Graf ini adalah suatu fungsi kecuali X sama dengan 1. Bila X sudah sama dengan 1, dia bukan fungsi. Sebab apa? Sebab kalau kita buat ujian garis mencancang, kita buat warna kuning Bila kita buat ujian garis mencancang, apabila X ni dekat sama dengan 1, tak ada satu titik pun yang memotong. Tak kena mana-mana kan? Tak kena mana-mana. Bila tak kena mana-mana, dia bukan fungsi dekat situ. Dia, bila kita buat ujian garis mencancang ni, hanya satu titik sahaja yang memotong, barulah dia ada satu fungsi. Hanya satu titik memotong. Yang ni kena ingat. Hanya satu titik memotong masa ujian garis mencancang kepada satu graf, barulah graf tersebut adalah fungsi. Okey kat situ. Okey. Untuk kes yang A ni, dia fungsi. Tapi apabila my X sama dengan 1, dia tak jadi fungsi sebab tak ada yang memotong pun. Tak ada titik yang memotong antara garis lurus yang kita buat tu. Macam tu. Kalau B. Cuba kita buat garis mencancang dekat sini. Memotong pada satu titik. Dekat sini, satu titik. Dekat sini, satu titik. Semua tempat satu titik. Maka dia fungsi atau tidak? Fungsi juga. Graf ini adalah fungsi. Kenapa dia fungsi? Sebab garis yang kita buat tu memotong hanya pada satu titik dekat graf. So fungsi. Ingat yang ni je memerlukan masa ujian garis mencancang ni.
Lepas tu yang last kali nombor C tu, baik kita buat ujian dekat dia. Ujian garis mencancang. Ada 2 titik memotong. Sini ada 2 titik memotong. Maka graf ni adalah bukan fungsi. Bukan fungsi. Sebab ada 2 titik memotong. Memotong pada graf. So, faham tak? Ujian garis mencancang. Faham cikgu? Faham. Ini yang untuk graf je tau. Kita uji graf saja. Last kali before kita end up kelas, saya akan bagi satu lagi, iaitu nak menentukan domain, kodomain, objek, image dan julat bagi suatu hubungan. Dan berserta contoh kejap lagi. Macam mana kita nak kenal pasti domain, kodomain, objek, image dan julat bagi suatu hubungan. Cuba tengok yang bawah ni. Bawah ni adalah hubungan antara set X dengan set Y melalui fungsi F. Okey, domain dekat belah mana? Sebelah kiri. Semua yang ada dekat dalam bujur warna purple ni adalah domain. So domain dia kita tulis macam ni Nak tulis domain, bila soalan tanya, apakah domain bagi fungsi F? Domain dia kita tulis macam ni. Kita kena start dengan curly bracket. Curly bracket nama dia. Kita tulislah apa yang ada dekat dalam bujur purple ni. Ada 1, 2, 3, 4. Tutup curly bracket. Ni cara tulis domain. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Cara tulis kodomain pun sama. Cara tulis kodomain kena ada curly bracket. Domain dekat sebelah kiri. Kodomain pula dekat sebelah kanan. Tulis apa benda yang ada dekat belah kanan. 3, 5, 7, 9, 11. Macam tu. Ni domain dan kodomain. Kemudian objek. Macam soalan tanya. Apakah objek bagi fungsi F? Objek pun sama. Kita tengok sebelah kiri juga. Yang ni tak perlu ada curly bracket. Kita tulis je 1, 2, 3, 4. Objek untuk fungsi F. Image pula yang sebelah kanan. Sebelah kanan ada apa? 3, 5, 7, 9. Kecuali kelas. Kecuali nombor 11. Cikgu, maksudnya image ni dia tak terkena, dia tak bersambung dengan mana-mana nombor lah cikgu kan? Betul. Yang sebelah ni yang ada dalam kodomain ni, dia tak ada dipetakan siapa-siapa kan? Tak ada siapa petakan dia kan? So dia bukan image. Maka dia bukan image. Kita tak perlu tulis nombor 11. Tapi kalau soalan tanya kodomain, kita kena tulis. Sebab dia ada dalam kodomain. Dia ada dalam kodomain. Kalau image tak ada. Sebab apa? Image ni benda yang kita peta. Ada tak sebelah tu dipeta oleh siapa-siapa? Tak ada. So bila tak ada, dia bukan image. Betul. Last kali julat. Nak tulis julat, kita tengok image. Nak tulis julat, kita tengok image tapi kena tambah curly bracket. So julat bagi fungsi F adalah, tengok image 3. Ada soalan ke? Ada orang tanya soalan? Tak Tutup ada. bracket. Ada. So ni adalah julat. Jelas tak? Jelas. Julat pula korang salin saja image. Tapi kena tulis curly bracket. Kena buat simbol curly bracket. Curly ni kerinting. Curly bracket. Rengkoi. Curly kerinting. Ini wajib. Kalau tak tulis dia, salah. Contoh yang pertama ni. Apakah domain? Bagi contoh yang pertama. Domain sebelah mana? Domain sebelah mana? Kiri. Nak tulis dia kena ada curly bracket. Belah kiri. Bracket.
tulis semua yang sebelah kiri. 3, 6, 7, 8. Kodomain pula belah Kanan. kanan. Tulis semua yang sebelah kanan. Dalam curly bracket. Ya Allah, bodohnya curly bracket aku. Lantaklah. Korang faham je kan? Oh, 16 dah ada. 2. So tak perlu tulis. 1 saja tulis. 16 ada 2 dah kan? Ya. Boleh lah sebab tulis pakai pen tablet ni. Curly bracket saya jadi curly apa ni. Macam Maggie dah ni. Faham cikgu, faham cikgu. Objek. Objek pula tengok sebelah kiri. Yang dipetekan saja. Ni semua petekan ni. 3 memeta kepada 6. 6 memeta kepada 13. Semua memeta. So objek dia semua 3, 6, 7, 8. Image pun sama. Yang sebelah kanan tu semua dipetakan. So kita tengok sebelah kanan image. Tulis semua yang sebelah kanan tanpa curly bracket. 3 saja. 6, 13, 16. Akhir sekali julat. Julat kita tengok image bersama dengan curly bracket. Dah siap contoh 1. Beres contoh 1. Beres. Okay, contoh 2. Bentuk macam ni pula. Macam mana kita nak tengok domain? Domain yang mana satu? Bawah. Set A. Set. Good job. Set A. Kodomain set B. Okay, tulis set A. Domain semua yang ada dekat dalam set A. 4, 8, 10, 12. Kodomain pula semua yang ada dalam set B. 3, 8, 9. Objek kita tengok set A juga tapi yang memeta. 4 ada peta siapa-siapa? Ada. 3 dengan 8. 8 Ada. 3. 10 8. 12 8, 10, 12. Image pula kita tengok set B yang dipetakan saja. 3 ada. Ada 3. 8 ada. Tak ada. So 3 dengan 8 sahaja. Julat tengok image dengan curly bracket. 3, 8. Dah siap senangnya. Easy lah sekarang kan? Easy. Boleh saya teruskan? Boleh je. Yang ni pula, yang ni. Yang ni sama je macam yang point form yang kita buat awal-awal tu. Semua dalam ni sebab semua dipetakan. Negatif 3, negatif 2. 1, 3. Kodomain. Makin lama makin buruk tulisan saya ya. Negatif 1, 6, 15, 11. Objek pula negatif 3.5. Kena tulis semua sebab semua memeta. Image pun sama. Dia petakan pada semua juga. Dan julat salin balik. Sama dengan kodomain. Okay. Contoh 3 beres? Beres. Contoh 4. Yang ni korang dah, yang ni tak payah tunjuk lah. Tadi kita dah baca dah. Domain dalam set P kan. Semua dalam set P. Kodomain semua dalam set Q. Curly bracket. Curly bracket. Curly bracket. Curly bracket. Objek yang mana memeta? Siapa memeta? 8, 2, 5 tak memeta, dia bukan objek. Q semua. Image ada semua. Kosong sekali. Julat pula image dengan curly bracket. Bagus. Satu lagi.
Yang ni tulis sendiri lah. Next bentuk graf pula. Macam mana kita tulis domain untuk bentuk graf? X. Tengok X. Domain kita tengok X. X tengok graf dia daripada mana hingga mana? 1, 3. 0 hingga 0 sampai 3. 3. Kena tulis semua yang ni. Curly bracket 0, 1, 2, 3. Macam tu. Dia tak ada point kan? Dia tak ada titik-titik mana-mana pun. So dekat kodomain, semua yang dekat Fx. 0 hingga betul ke 0? Mana ada 0? Start dengan 2. 2 hingga 6. 2, 3, 4, 5, 6. Objek pula 1, 3. tak ada, semua juga. Tengok ni, nampak tak? Semua ada, semua titik ada. Dekat sini ada, dekat 2 ada, dekat 1.1 ada, semua ada. Semua ada kan? So objek sama 1, 2, 3. Image pula pun sama, kita start dari 2 hinggalah 6. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, last sekali julat. Julat kita kena tulis dalam bentuk ketaksamaan untuk yang ni. Julat. Nak tengok julat, kita tengok paksi Fx. Kena tengok Fx. Yang ni different sikit sebab dia dalam bentuk graf. Cuba tengok dekat graf. Graf kita ni dari paksi Fx dia dari mana hingga mana ada. Dia start dengan 2 kan, first. Paling bawah 2, paling atas nombor 6. 2 hingga 6. So tulis dia, kita tulis macam ni. Fx macam ni. Fx lebih besar dan sama. 2. Betul? Hilang. Belum lagi. Fx lebih besar dan sama 2. Lepas tu Fx lebih kecil dan sama 6. Tu tulis dia. Dan juga yang ni kan, korang boleh tulis dekat domain juga sebab benda sama. Baca benda ni, Fx lebih besar dan sama. Sorry, tak boleh tulis dekat Fx sebab ni, dia dekat Fx ni adalah kodomain, kena tulis dekat kodomain. Fx macam ni. Fx lebih besar dan sama 2. Fx kena lebih besar dan sama 2. Dan kena lebih kecil dan sama 6 atau sama 6. Ni Fx. Kalau domain, kita nak tulis bentuk ni macam mana? Kita buat macam ni. X daripada mana hingga mana? 0 hingga 3. X lebih besar dan sama 0. X lebih kecil dan sama 3. Macam tu. Kalau tulis macam tu, kena buh curly bracket tak payah? Tak payah curly bracket. Kalau dah ada bentuk macam ni, tak perlu curly bracket dah. Untuk graf tadi. Betul. Untuk graf saja benda macam ni. So prefer untuk graf, kita prefer tulis bentuk macam ni. Ingat domain X. Kodomain Fx. Julat Fx. Kita kena tengok Fx julat. Okay kelas. Tu sahaja malam ni. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada itu. Tak ada. Ada. Okay, kalau macam tu, habislah kelas malam ni. Sekian, terima kasih dan homework anda